Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazliani binti Jusoh, nombor matrik S63075 akan membentangkan laporan akhir kempen kesedaran masalah obesiti di Malaysia. Laporan ini telah disediakan bersama 9 ahli lain daripada kumpulan 1 iaitu Nur Ain Nazirah binti Azmi, Khairul Faisal bin Nur Adi, Muhammad Imran bin Muhammad Razi, Muhammad Lutfi Zakirin bin Muhammad Zaki, Syaza Syahindah binti Abdul Razak, Muhammad Faizul Zaim bin Ilyas, Nur Rabiatul Aidawiyah binti Muhammad Idrus, Siti Farhana Adilah binti Ghazali dan Muhammad Nabil bin Mazlan. Rasional bagi kempen ini ialah masalah obesiti ialah suatu keadaan kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak berlebihan pada badan. Berdasarkan data daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), permasalahan obesiti yang mengubah struktur badan seseorang ini didapati menjadi kebimbangan global sejak tahun 1975. Sehingga kini, Malaysia dicatat sebagai negara yang mempunyai peratusan tertinggi di mana rakyatnya menghidap obesiti. Seterusnya, saya akan membentangkan beberapa objektif kempen ini. Antaranya ialah menjelaskan isu-isu berkaitan situasi obesiti dunia dan di Malaysia terutamanya dalam kalangan pelajar. Seterusnya, menerangkan punca berlakunya masalah obesiti dan kesan masalah ini kepada kesihatan manusia. Dan yang terakhir, membincangkan langkah-langkah mengatasi masalah obesiti. Bagi strategi kempen, strategi yang telah kami jalankan untuk menjayakan kempen masalah obesiti di Malaysia ini adalah dengan mengadakan sesi webinar yang telah dijalankan melalui aplikasi Zoom Meeting. Webinar ini telah kami war-warkan kepada seluruh pelajar UMT dan telah mendapat sambutan yang baik daripada para pelajar. Penyertaan yang telah kami terima ialah sekurang-kurangnya 30 orang peserta. Dari segi pengumpulan data, kami akan mengambil data daripada soalan-soalan yang telah para peserta jawab sebelum dan selepas webinar dijalankan. Soalan yang disediakan pula adalah berdasarkan isu yang dikupas oleh penyampai sepanjang webinar berlangsung. Di samping itu, taktik yang telah kami gunakan adalah sebelum webinar dimulakan, kod QR yang mengandungi 10 soalan diberikan kepada peserta untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan peserta tentang obesiti. Dan taktik kedua adalah setelah webinar tamat, sekali lagi kod QR yang mengandungi 10 soalan diberikan kepada peserta untuk menguji kefahaman mereka. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan sekumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Nazirah binti Azmi, nombor matrik S63550. Untuk seterusnya, pelaksanaan kempen pada 7 hari bulan 12 2022, kami telah mengadakan aktiviti pemilihan tajuk untuk kempen kesedaran iaitu masalah obesiti di Malaysia. Pada 14 hari bulan 12 2022, kami mengadakan pembahagian tugasan untuk melaksanakan kempen kesedaran. Pada 21 hari bulan 12 2022, kami mengadakan perbincangan tugasan iaitu beberapa bahagian untuk menyelesaikan kempen kesedaran ini. Pada 18 hari bulan 1 2023, kami menyediakan projek proposal dan juga final report untuk kempen kesedaran di mana kami membahagikan tugasan mengikut bahagian kepada ahli kumpulan masing-masing. Pada 5 hari bulan 2 2023, kami perlu menghantar tugasan projek proposal dan juga final report, dan pada 12 hari bulan 1 2023, kempen seminar kempen kesedaran berlangsung. Okey, untuk anggaran peserta, program ini terbuka kepada individu yang mana berada dalam fasa peningkatan umur, orang awam secara keseluruhannya dan belia, terutama sekali pelajar Universiti Malaysia Terengganu yang berkelapangan dan berminat mengenai kempen yang dilaksanakan ini. Okey, untuk anggaran perbelanjaan sepanjang tempoh pelaksanaan projek Lestari, anggaran perbelanjaan bagi kumpulan kami adalah tiada kerana projek Lestari kami dijalankan secara atas talian di mana penyediaan Google Form dan penggunaan Wi-Fi tidak memerlukan sebarang peruntukan. Okey, untuk seterusnya, pengaplikasian nilai pembangunan lestari dalam kalangan peserta.
Sebelum kempen ini dijalankan, peserta kurang didedahkan dengan nilai pembangunan lestari dan kaitannya dengan kesihatan seseorang individu, di mana peserta tidak tahu bahawa nilai pembangunan lestari ini sangat berkait rapat dengan kesihatan individu. Selepas kempen dijalankan, peserta didedahkan serba sedikit tentang nilai pembangunan lestari dan kaitannya dengan kesihatan individu, di mana peserta didedahkan dengan ilmu berkaitan kesihatan seseorang itu dan faktor serta kesan jika seseorang individu itu mengalami masalah kesihatan, contohnya seperti masalah obesiti. 5.0 analisis data bahagian bahagian A sebelum webinar. Di bawah bahagian ini, iaitu sebelumnya webinar berlangsung, kami telah memberikan form yang mempunyai 10 soalan diantaranya kepada para peserta. Perkara ini dilakukan bagi mencari perbezaan di antara pendapat responden atau peserta di antara sebelum dan selepas webinar, iaitu berkenaan webinar masalah obesiti di Malaysia. Soalan yang akan ditanya adalah berkaitan dengan pemahaman para peserta atau responden tentang apakah punca, kesan dan langkah bagi masalah obesiti ini. Di dalam bahagian ini terdapat 35 orang responden atau pesertanya telah menjawab 10 soalan sebelum webinar berlangsung. Dan sekali soalan pertama, iaitu antara berikut yang manakah bukan kesan daripada masalah obesiti. Di bawah soalan ini, kami memberikan 4 pilihan jawapan untuk responden memilih dan pasti di antara berikut yang manakah bukan kesan daripada masalah obesiti. Antara pilihan jawapannya ialah kesihatan mental tidak, kesihatan fizikal yang buruk dan mudah diyakini penyakit, terkena perasaan dan tidak cukup tidur, dan pilihan yang terakhir ialah membedakan jangka harian. Jawapan yang betul adalah pilihan jawapan tekanan, perasaan dan tidak cukup tidur, iaitu daripada 35 orang responden, sebanyak 20 orang atau bersamaan 57.1% yang memilih jawapan ini. Manakala pilihan jawapan yang lain pula masing-masing mempunyai 5 orang responden atau bersamaan 14.3% daripada 35 orang responden. Daripada jawab ini dapat dilihat ramai responden bersetuju bahawa tekanan perasaan dan tidak cukup tidur merupakan bukan kesan daripada masalah obesiti. Manakala soalan kedua pula ialah apakah punca masalah obesiti. Di bawah data bahagian soalan ini, kami juga memberikan 4 pilihan jawapan bagi mengenal pasti pilihan responden untuk pilih jawapan di antara apakah punca masalah obesiti, di mana pilihan jawapannya terdiri daripada pengambilan makanannya tidak seimbang, bersenam, tidak cukup rehat, dan pilihan jawapan terakhir adalah pengambilan makanannya tidak seimbang. Di antara 4 pilihan jawapan tersebut, jawapan yang paling tepat ialah jawapan pengambilan makanan yang tidak seimbang, iaitu jumlah responden yang memilih jawapan ini ialah seramai 2 orang bersamaan 57.1% daripada 35 orang responden. Manakala bagi pilihan jawapan lain pula, yang kedua terbanyak adalah pengambilan makanan yang tidak seimbang, iaitu seramai 13 orang responden atau 37.1% daripada 35 orang responden. Responden memilih pilihan ini berkemungkinan kerana tersalah melihat atau terkeliru dengan pilihan jawapan yang hampir sama. Manakala pilihan jawapan yang ketiga terbanyak ialah pilihan jawapan yang tidak cukup rehat, iaitu seramai 2 orang responden bersamaan 5.7% daripada 35 orang responden. Manakala bagi pilihan jawapan bersenam, tiada responden memilih pilihan jawapan ini. Dari ini dapat dilihat kebanyakan responden mengetahui bahawa pengambilan makanan yang tidak seimbang merupakan punca masalah obesiti berlaku. Soalan seterusnya. Baiklah, untuk soalan seterusnya, soalan 3. Soalan 3 bertanyakan berkenaan cara untuk mengatasi masalah obesiti, tapi yang lainnya, iaitu yang kecuali. Jadi kami telah memberikan 4 pilihan jawapan kepada para responses untuk mengenal pasti dan memilih jawapan berdasarkan soalan yang telah diberikan. Jadi antara pilihan jawapan adalah A. Melakukan senaman ringkas, B. Mengambil makanan yang tidak seimbang dalam diet harian, C. Tidur yang mencukupi, D. Mengamalkan diet yang betul. Jadi majoriti daripada responses telah memilih jawapan B, iaitu mengambil makanan yang tidak seimbang dalam diet harian, iaitu sebanyak 25 orang responses bersamaan 71.4% daripada 35 orang responses. Manakala bagi jawapan D, mengamalkan diet yang betul terganggu pula sebanyak 5 orang responses bersamaan 14.3% daripada 35 orang responses. Bagi jawapan C pula, iaitu tidur yang mencukupi, telah mengambil sebanyak 4 orang responses bersamaan 11.4% daripada 35 orang responses. Selebihnya, A. Melakukan senaman ringkas telah mengumpul sebanyak seorang samaan 2.9% daripada 35 orang responses. Jadi daripada jawapan awal ini,
untuk soalan 3 dapat dilihat ramai responden telah bersetuju untuk memilih jawapan B, iaitu mengambil makanan yang tidak seimbang dalam diet harian, kerana ia merupakan cara yang tidak tepat bagi masyarakat untuk mengatasi masalah obesiti di Malaysia. Bagi untuk soalan 4 pula, soalan berbentuk seperti mana yang kita tahu penyakit obesiti dapat menyumbang kepada pelbagai risiko penyakit kronik. Jadi perkara ini telah seharusnya memberikan kebimbangan kepada pesakit kerana mereka terdedah kepada risiko menghadapi penyakit kronik. Jadi salah satu daripada penyakit kronik daripadanya ialah, jadi kami telah memberikan 4 pilihan jawapan kepada para responses untuk mengenal pasti dan memilih jawapan berdasarkan soalan yang telah diberikan. Jadi antara pilihan jawapan adalah A. Kencing manis, B. Tuberkulosis, C. Elephantiasis dan D. Jagung. D adalah darah tinggi. Jadi jawapan yang betul adalah A. Kencing manis. Majoriti peserta atau responses memilih jawapan A, iaitu kencing manis, iaitu sebanyak 24. Daripada tinjauan awal bagi soalan 4 ini telah dapat dilihat ramai daripada responden bersetuju bahawa A, iaitu kencing manis, salah satu penyakit kronik yang berpunca daripada obesiti. Jadi soalan seterusnya. Bagi soalan 7, pengambilan makanan yang tidak seimbang akan mengakibatkan kita kekurangan atau terlebih kalori. Kalori yang boleh diambil oleh seseorang individu bergantung kepada Jadi untuk soalan ini terdapat 4 pilihan jawapan yang telah pun kami sediakan kepada responden sebagai pilihan jawapan mereka bagi menjawab soalan yang telah pun disediakan. Antara jawapan yang kami sediakan ialah A. Tinggi dan berat badan, B. Umur dan keaktifan aktiviti, C. Keaktifan aktiviti dan berat badan, D. Umur dan tinggi badan. Jadi jawapan yang betul bagi soalan ini adalah B. Umur dan keaktifan aktiviti.
Berdasarkan jawapan yang diterima, majoriti responden bersetuju bahawa C, keaktifan aktiviti dan berat badan adalah jawapan yang benar, iaitu sebanyak 37.1% daripada 35 responden. Diikuti oleh 34.4% jawapan A, jawapan B, 25.7% jawapan A dan D 2.9%. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah majoriti peserta telah pun bersetuju bahawa pilihan jawapan C adalah jawapan yang betul bagi soalan ini. Seterusnya, soalan 8. Kayla mempunyai kadar BMI 26.5 kg. Apakah kategori Kayla yang telah diklasifikasikan oleh WHO? Jadi untuk soalan ini juga terdapat 4 pilihan jawapan yang telah disediakan kepada responden sebagai pilihan jawapan mereka bagi menjawab soalan yang telah pun kami sediakan. Antara jawapan yang disediakan ialah A, obes 1, B, normal, C, kurang berat badan dan juga D, terlebih berat badan. Jawapan yang betul bagi soalan ini adalah D, terlebih berat badan. Berdasarkan jawapan yang telah pun kami terima, majoriti responden bersetuju bahawa D, terlebih berat badan adalah jawapan yang benar, iaitu sebanyak 57.1% daripada 35 responden, diikuti oleh 28.6% jawapan B, 8.6% jawapan A dan juga C. Okey, untuk soalan 9 iaitu berdasarkan data dan statistik yang ditunjukkan di dalam seminar sebentar tadi, data menunjukkan Malaysia menduduki nombor 1 di dalam penduduk yang mengalami masalah obesiti. Berapakah peratus penduduk Malaysia mengalami masalah obesiti? Okey, untuk soalan ini kami memberikan 4 pilihan jawapan kepada para peserta atau responses untuk mengenal pasti dan memilih jawapan berdasarkan soalan yang telah diberikan. Okay, antara pilihan jawapan adalah A 6.4%, B 6.9%, C 15.6% dan D 17.5%. Okay, jawapan yang betul adalah C 15.6%. Majoriti peserta atau responses memilih jawapan C 15.6%, iaitu sebanyak 20 orang responses bersamaan 57.1 responses daripada 35 orang responses. Manakala bagi jawapan B 6.9% pula, sebanyak 8 orang responses bersamaan 22.9% daripada 35 orang responses. Bagi jawapan D 17.5, sebanyak 7 orang responses bersamaan 20% daripada 35 orang responses. Apa yang dapat disimpulkan adalah 20 orang peserta atau responses mengetahui akan peratusan penduduk Malaysia yang mengalami masalah obesiti. Okey. Soalan 10 pula, berdasarkan statistik jumlah penduduk yang mengalami obesiti paling tinggi iaitu wilayah Persekutuan, berapakah peratus jumlah penduduk yang mengalami obesiti di dalam negeri tersebut? Okay, ada 4 pilihan jawapan iaitu A 50%, B 43%, C 43.5% dan D 55%. Pada carta pie tersebut, sebanyak 12 orang responses bersamaan 34.3% memilih jawapan C 43.5% dan D 43%. Manakala 6 orang responses bersamaan 17.1% memilih jawapan D 55%. Dan akhir sekali 5 orang responses bersamaan 14.3% memilih jawapan A 50%. Okey, jawapan yang betul ialah jawapan B 43%. Kesimpulan yang dapat kami buat adalah 12 orang peserta atau responses dapat menjawab dengan betul kerana mereka bersetuju dengan jawapan B. Okey, itu saja. Okey, ini adalah rubusan pencapaian sebelum webinar, iaitu berapa orang responden betul bagi setiap nombor soalan selepas webinar. Di bawah bahagian ini, iaitu selepas webinar diadakan, kami akan memberi soalan ke form yang sama seperti sebelum adanya seminar ini.
Data ini dikumpulkan bagi mendapatkan perbezaan responden terhadap soalan serta jawapan yang dipilih mereka sebelum dan selepas seminar diadakan. Soalan yang akan ditanya adalah berkaitan dengan pemahaman para peserta atau responden tentang apakah punca kesan dan rangkap bagi masalah obesiti ini. Di dalam bahagian ini, terdapat 35 orang responden atau peserta yang telah menjawab 10 soalan ini sebelum webinar berlangsung. Soalan pertama ialah seperti mana saat ini adalah antara berikut yang manakah bukan kesan daripada masalah obesiti. Di bawah soalan ini, kami menyatakan 4 pilihan jawapan yang sama kepada responden iaitu manakah bukan kesan daripada masalah obesiti. Selepas kami melakukan webinar berkaitan masalah obesiti di Malaysia, jawapan yang betul ialah pilihan jawapan tekanan perasaan dan tidak cukup tidur. Di mana pilihan jawapan tersebut adalah paling banyak dipilih iaitu seramai 30 orang responden atau 85.7% daripada 35 orang responden. Ini menunjukkan bahawa responden telah sedar bahawa tekanan perasaan dan tidak cukup tidur merupakan bukan kesan daripada masalah obesiti. Walaupun yang demikian, masih terdapat para peserta atau responden yang pilih jawapan selain daripada jawapan tersebut iaitu seperti kesihatan medikal yang buruk dan mudah dijangkiti penyakit yang mendapat jumlah responden seramai 2 orang atau persamaan 5.7%. Sama seperti pilihan jawapan kesihatan mental dijas. Manakala pilihan jawapan yang paling sedikit dipilih ialah memberikan jangka hayat itu hanya seorang responden yang memilih pilihan jawapan ini atau bersamaan 2.9% daripada 35 orang responden. Soalan 2 ialah apakah punca masalah obesiti? Untuk soalan ini, kami bertanya kepada responden tentang apakah punca berlakunya masalah obesiti. Di antara pilihan jawapannya ialah pengambilan makanan yang tidak seimbang, pengambilan makanan yang seimbang, tidak cukup rehat dan pilihan jawapan terakhir ialah bersenang. Pilihan jawapan yang betul ialah pengambilan makanan yang tidak seimbang. Iaitu kebanyakan responden memilih jawapan ini iaitu seramai 33 orang responden bersamaan 94.4% daripada 25 orang responden. Ini menunjukkan responden memahami tentang webinar yang telah dijalankan berkenaan masalah obesiti di Malaysia. Namun demikian, terdapat juga jawapan lain dipilih oleh responden seperti tidak cukup rehat dan pengambilan makanan yang seimbang, di mana masing-masing mendapat responden 2.9% daripada 35 orang responden. Kalau bagi pilihan jawapan bersenang, tiada seorang responden pilih jawapan tersebut. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, soalan 3. Berikut merupakan cara untuk mengatasi masalah obesiti kecuali. Okay, jadi ini untuk selepas webinar. Jadi kami telah memberikan 4 pilihan jawapan kepada para responses dengan jawapan yang sama yang telah kami berikan sebelum webinar. Jadi jawapan yang betul untuk soalan ini adalah B, mengambil makanan yang tidak seimbang dalam diet harian. Jadi majoriti responses telah memilih jawapan B ini iaitu mengambil makanan yang tidak seimbang dalam diet harian, iaitu sebanyak 32 orang responses daripada 24 orang responses menunjukkan peningkatan daripada sebelum webinar dengan selepas webinar. Bersamaan 91.4% daripada 35 orang responses. Manakala bagi jawapan D, mengamalkan diet yang betul, pula sebanyak 2 orang responses menunjukkan penurunan bersamaan 5.7% daripada 35 orang responses. Bagi jawapan A, melakukan senaman ringkas sebanyak seorang responses bersamaan 2.9% daripada 35 orang responses. Ini menunjukkan penurunan juga daripada jawapan sebelum webinar dan juga selepas webinar. Jadi kesimpulannya seramai 32 orang responses ni telah menjawab jawapan yang betul iaitu B, mengambil makanan yang tidak seimbang dalam diet harian. Jadi mereka telah pun mengetahui cara yang tidak digalakkan atau salah dalam mengatasi masalah obesiti. Bagi soalan 4, seperti mana yang kita tahu penyakit obesiti dapat menyumbang kepada pelbagai risiko penyakit kronik. Jadi perkara ini seharusnya memberi kebimbangan kepada pesakit kerana mereka terdedah kepada risiko menghadapi penyakit kronik. Jadi salah satu daripada penyakit kronik ini ialah kami pun berikan 4 pilihan jawapan yang sama seperti sebelum webinar kepada para responses untuk mengenal pasti dan memilih jawapan berdasarkan soalan yang telah diberikan. Jadi jawapan yang betul bagi soalan ini adalah A, kencing manis. Jadi majoriti peserta atau responses telah pun memilih jawapan A iaitu kencing manis. Sebanyak 32 orang responses bersamaan 91.4% daripada 35 orang responses menunjukkan peningkatan selepas webinar berbandingkan sebelum webinar. Manakala bagi jawapan D iaitu darah tinggi telah pun menurun sebanyak 2 orang responses bersamaan 5.7% daripada 35 orang responses, dan juga jawapan B iaitu tuberkulosis sebanyak seorang sahaja responses bersamaan 29%. Jadi kesimpulannya seramai 32 orang responses telah pun menjawab jawapan yang betul dan telah mempelajari bahawa penyakit obesiti ini dapat pun menyumbang kepada pelbagai risiko penyakit kronik.
Jadi soalan seterusnya. Untuk soalan 7, responden yang menjawab dengan betul telah meningkat dengan mendadak iaitu daripada 12 responden atau 34.3 sebelum berlangsungnya webinar kepada 28 responden atau bersamaan 80% selepas tamatnya sesi webinar daripada 35 responden yang telah menjawab survey ini. Manakala untuk pilihan jawapan lain pula menunjukkan penurunan iaitu bagi pilihan jawapan A, tinggi dan berat badan sebelum webinar dijalankan, responden yang menjawab pilihan ini adalah 9%. Menunjukkan penurunan daripada 35 orang responden iaitu kepada 2 orang responden. Manakala untuk pilihan jawapan C, keaktifan aktiviti dan berat badan adalah sebanyak 13 responden sebelum berlangsungnya webinar dan kepada 5 responden bersamaan dengan 14.3%. Manakala untuk pilihan jawapan D, umur dan tinggi berat badan adalah 1 responden bersamaan 2.9 sebelum seminar berlangsung kepada 0 responden daripada 35 orang responden. Daripada data ini, kita dapat membuat satu kesimpulan iaitu umum mengetahui bahawa pengambilan kalori bagi seorang individu itu adalah bergantung kepada umur dan keaktifan aktiviti seharian mereka. Jadi bagi soalan nombor 8, responden yang menjawab dengan betul telah meningkat dengan mendadak iaitu daripada 20 responden kepada 30 responden atau bersamaan dengan 85.7 selepas tamatnya sesi webinar daripada 35 responden yang menjawab survey ini. Manakala untuk pilihan jawapan yang lain pula menunjukkan penurunan yang mendadak iaitu bagi pilihan A, sebelum webinar, pilihan jawapan ini seramai 3 orang responden menaik kepada 4 orang responden. Manakala untuk pilihan jawapan B, normal adalah sebanyak 10 orang responden sebelum berlangsungnya webinar kepada 1 responden bersamaan dengan 2.9. Manakala untuk pilihan jawapan C, kurang berat badan adalah 2 responden sebelum berlangsungnya webinar
kepada 0 orang responden daripada 35 orang responden. Daripada data ini, kita dapat membuat satu kesimpulan iaitu para responden telah pun mengetahui tentang tahap kategori kesihatan yang telah pun diklasifikasikan oleh WHO. Seterusnya. Okey, selepas untuk soalan 9, berdasarkan data dan statistik ditunjukkan di dalam seminar sebentar tadi, data menunjukkan Malaysia menduduki nombor 1 di dalam penduduk yang mengalami masalah obesiti. Berapakah penduduk Malaysia mengalami masalah obesiti? Untuk selepas seminar kami dapati bahawa sebanyak 20 orang responses, majoriti peserta atau responses memilih jawapan C 15.6%, iaitu sebanyak 20 orang responses bersamaan 57.1% daripada 35 orang responses. Manakala bagi jawapan B 6.9% pula sebanyak 8 orang responses maafkan saya. Majoriti peserta atau responses memilih jawapan C 15.6%, iaitu sebanyak 27 orang responses bersamaan 77.1% daripada 35 orang responses. Manakala bagi jawapan B 6.9% pula sebanyak 3 orang responses bersamaan 8.6% daripada 35 orang responses. Bagi jawapan D 17.5 sebanyak 5 orang responses bersamaan 14.3% daripada 35 orang responses. Apa yang dapat disimpulkan selepas webinar ini adalah 27 orang peserta bersetuju dengan jawapan C 15.6%. Soalan 10 pula ialah berdasarkan statistik jumlah penduduk yang mengalami obesiti paling tinggi iaitu wilayah persekutuan, berapakah peratus jumlah penduduk yang mengalami obesiti di dalam negeri tersebut? Okey, jawapan yang betul adalah ialah B 43%. Pada catapan tersebut, sebanyak 24 orang responses bersamaan 68.6% memilih jawapan B 43%. Okay, sebanyak 4 orang responses bersamaan 11.4% memilih jawapan C 43.5%. Manakala 5 orang responses bersamaan 14.3% memilih jawapan D 55%. Akhir sekali, 2 orang responses bersamaan 5.7% memilih jawapan A 50%. Kesimpulannya, 24 orang peserta atau responses dapat menjawab dengan betul. Okey, itu saja. Okey, ini adalah rumus pencarian selepas webinar. Ini menunjukkan bilangan responden yang menjawab dengan betul bagi set sasaran dan semakin meningkat. Seterusnya kita akan masuk kepada rumusan sebelum dan selepas webinar dijalankan, iaitu perbandingan yang akan dilakukan dalam hal ini. Kita tengok soalan pertama. Darjah 1, perbezaan respon soalan 1 antara sebelum dan selepas webinar. Berdasarkan jadual di atas, terdapat perbezaan yang antara terhadap sebelum dan selepas pembentangan. Berdasarkan jadual tersebut, sebelum webinar dijalankan iaitu masalah obesiti di Malaysia dan penerangan tentang faktor kesan dan cara mengatasi obesiti tersebut, responden menjawab dengan betul meningkat iaitu daripada 20 orang responden atau 57.1% kepada 30 orang responden. Selepas webinar dijalankan atau bersamaan 85.2% daripada 35 orang responden bagi soalan pertama. Manakala untuk pilihan jawapan lain pula menunjukkan penurunan, iaitu bagi pilihan kesihatan terjejas sebelum webinar dijalankan, responden yang menjawab pilihan jawapan ini adalah
seramai 5 orang responden atau 14.3% daripada 35 orang responden. Dan menurut kepada 5.7% atau 2 orang responden sama juga untuk pilihan jawapan kesihatan fizikal yang memburuk dan mudah dijangkiti penyakit. Manakala untuk memilihkan jangka hayat sebelum seminar memiliki responden seramai 14.3% atau 5 orang responden daripada 35 orang responden. Daripada data ini daripada data ini dapat saya konklusikan bahawa orang ramai semakin sedar akan yang mana yang mana bukan kesan yang menyebabkan obesiti, iaitu tekanan perasaan dan tidak tidur. Manakala data pendengar soalan kedua pula ialah apakah punca masalah obesiti. Berdasarkan jadual di atas, terdapat perbezaan antara terhadap sebelum dan selepas pertandingan ini. Berdasarkan jadual tersebut, sebelum webinar dijalankan, iaitu masalah obesiti di Malaysia, dan penerangan tentang faktor kesan dan syarifikasi masalah obesiti tersebut, responden yang menjawab dengan betul telah meningkat, iaitu bagi jawapan yang paling tepat, apabila akannya tidak seimbang. Sebelum webinar, jumlah responden yang pilih pilihan jawapan ini adalah seramai 13 orang responden atau bersamaan 37.1% daripada 35 orang responden dan meningkat kepada 33 orang responden atau bersamaan 94.4% daripada 35 orang responden. Manakala untuk pilihan jawapan lain menunjukkan penurunan, iaitu bagi pilihan jawapan yang tidak cukup rehat selama 2 orang responden atau bersamaan 5.7% turun kepada 1 orang responden. Selepas webinar atau bersamaan 2.9% daripada 35 orang responden. Manakala untuk pengambilan makanan yang seimbang pula, sebelum seminar menunjukkan jumlah responden seramai 20 orang responden atau bersamaan 57.1% dan turun kepada 1 orang responden bersamaan 2.9% daripada 35 orang responden. Selepas webinar, hal ini menunjukkan bahawa responden sedang akan punca sebenarnya yang mengakibatkan obesiti selepas seminar dijalankan. Soalan seterusnya. Teruskan dengan undangan ini. Berikut manakala data pendengar pada soalan 3 ialah berikut beberapa cara untuk mengatasi masalah obesiti kecuali berdasarkan jadual di atas terdapat perbezaan yang antara terhadap sebelum dan selepas penerangan. Berdasarkan jadual tersebut sebelum webinar dijalankan, iaitu masalah obesiti Malaysia, penerangan tentang faktor kesan cara mengatasi masalah obesiti tersebut, responden yang menjawab itu telah meningkat, iaitu bagi jawapan yang paling tepat, iaitu mengambil makanan yang tidak seimbang. Mengenai diri simpan adalah harian sebelum webinar, jumlah responden yang pilih untuk jawapan ini adalah seramai 25 orang responden atau bersamaan 21.4% daripada 35 orang responden dan meningkat kepada 30 orang responden atau bersamaan 91.4% daripada 35 orang responden. Manakala untuk pilihan jawapan yang lain menunjukkan penurunan, iaitu bagi pilihan jawapan tidur yang mencukupi seramai 4 orang responden atau bersamaan 11.4% turun kepada 0 orang responden selepas webinar daripada 3 orang responden. Manakala untuk mengamalkan dari betul pula sebelum webinar menunjukkan jumlah responden seramai 5 orang responden atau bersamaan 14.3% dan turun kepada 2 orang responden bersamaan 5.7% daripada 35 orang responden. Selepas webinar, namun bagi melakukan senaman reka jumlah responden tetaplah sama, iaitu sebanyak 1 orang responden bersamaan 2.7% daripada 35 orang responden. Sebelum selepas webinar, hal ini menunjukkan bahawa responden sedar akan cara yang tidak efektif dan berkesan dalam mengatasi masalah obesiti selepas webinar dijalankan.
Sekejap. Okey, untuk soalan 9 adalah berdasarkan data dan statistik yang ditunjukkan dalam seminar sebentar tadi, data menunjukkan Malaysia menduduki nombor 1 di dalam penduduk yang mengalami masalah obesiti. Berapa peratuskah penduduk Malaysia yang mengalami masalah obesiti? Okay. Untuk jawapan A adalah 64%, iaitu sebelum seminar sebanyak 83.3%, iaitu 20 orang responses, dan untuk selepas webinar ialah 83.3%, iaitu 20 responses. Untuk jawapan B 6.9, untuk sebelum dan selepas webinar tiada responses. Jawapan C 15.6%, iaitu sebelum webinar ialah 16.7%, iaitu 4 responses, dan selepas webinar ialah 16.7%, iaitu 4 responses. Jawapan D 17.5%, sebelum dan selepas webinar tiada responses. Okay, soalan 10. Okay, untuk soalan 10, berdasarkan statistik jumlah penduduk yang mengalami obesiti paling tinggi, iaitu wilayah persekutuan, berapa peratuskah jumlah penduduk yang mengalami obesiti di dalam negeri tersebut? Okey. Untuk jawapan A iaitu 50%, bagi sebelum webinar
iaitu sebanyak 20 responses bersamaan dengan 83.3%. Dan selepas webinar 20 responses bersamaan 83.3%. Untuk jawapan B 43% tiada responses. Jawapan C 43.5% sebanyak untuk sebelum webinar sebanyak 4 responses bersamaan 16.7%, dan selepas webinar sebanyak 4 responses bersamaan 16.7%. Dan akhir sekali jawapan D 55%, iaitu tiada responses. Itu saja. Okey. Kesimpulannya, program ini telah dijalankan pada 12 Januari 2023 pada pukul 9 hingga 10 malam dari platform Google Meet. Peluang webinar kali ini dijalankan bagi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, terutama kepada Malaysia, untuk mengatasi masalah faktor kesahihan mengatasi masalah PTT yang sedang berlaku di negeri ini. Selain daripada itu, webinar kali ini juga dijalankan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat kampung supaya lebih peka terhadap masalah PTT yang sedang berlaku di negara kita. Kerana masalah ini tidak boleh ada. Hal ini sebabkan masalah PTT ini tidak digani dengan serius dan tiada kesedaran di dalam masyarakat akan bahaya masalah PTT ini. Ini boleh mengakibatkan taraf kesihatan penduduk Malaysia akan menurun, akan menyebabkan produktiviti rakyat Malaysia menurun, dan kesannya ekonomi Malaysia akan berjalan perlahan dan produktiviti menurun. Selain akan dipandang lebih oleh jiran dan oleh dunia. Sebagai itulah masyarakat kita dan cuba mengelakkan hal ini daripada terjadi, kerana pepatah Melayu pernah mengatakan bahawa bercakap itu lebih baik daripada berubat. Maksud lebih baik kita bercakap ini dahulu sebelum ia melarat dan menjadi satu trend dalam masyarakat. Akhir sekali, berdasarkan rajaan dan aktiviti yang dijalankan, hal itu didapatkan daripada responden yang menjawab sebelum webinar berlangsung dan selepas webinar berlangsung melalui form yang diadakan melalui Google Meet sebelum dan selepas webinar dijalankan. Dan berdasarkan analisis Google Form itu, kami mendapati peratusan yang jawapan dengan betul telah meningkat daripada sebelum ke selepas webinar dijalankan. Pendekatan ini berkemungkinan daripada penjelasan yang jelas daripada pembentang serta kepada pembentangannya menarik dan informatif yang menyebabkan responden mudah memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan di dalam webinar yang telah kami jalankan. Sekian daripada kami. Terima kasih.